Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal warzuqna futuhal arifin wal maut ala kamilil iman bijahin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu. Mudah-mudahan Allah taala memberkati pertemuan kita dan Allah taala menggunakan kefahaman kepada kita terhadap apa yang akan kita perbahaskan insyaallah taala. Tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh terus ke atau kita nak bagi sedikit masa lagi kepada kawan-kawan kita yang masih lagi belum masuk? Macam mana dengan admin? Boleh terus Ustaz. Boleh terus. Okey, baik. Jadi pertemuan kita yang lalu kita telah membahaskan tentang hukum hakam berkaitan dengan mad dan jenis-jenis mad. Okey, hukum hakam berkaitan dengan mad dan jenis-jenis mad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bahasan kita yang mana ia berkait dengan pembahasan yang terakhir. Okey, pembahasan yang terakhir berkaitan dengan jenis-jenis mad ataupun pembahagian mad. Okey, pada pertemuan yang lalu kita dah sebutkan bahawa mad itu dia ada terbahagi pada dua, satu mad asli, satu lagi mad far'i. Okey, sebelum ni kita dah pernah sebut. Ini dia. Ini yang pada pertemuan yang lalu lah. Okey, mad itu terbahagi pada dua, satu mad asli, satu lagi mad far'i. Okey, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mad asli itu ia adalah mad tabi'i. Okey, mad yang memang asal kadar pemanjangannya itu 2 harakat. Dan ia kalau ditanya kepada kita kenapa dia dipanjangkan dengan kadar 2 harakat, jawapannya kerana memang tabiat dia begitu. Memang sifat dia memang begitu dah. Okey. Dan itu telah selesai kita bahaskan. Okey. Ini huruf mad alif waw ya yang sukun, sebelumnya ada baris yang sejenis dengannya, dah selesai kita bahaskan. Kemudian kita sebutkan pada minggu lepas bahawa mad itu terbahagi pada dua, satu mad asli, satu mad far'i. Mad far'i itu pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada banyak bahagian di sini. Okey, dan pada malam ni pada pertemuan yang lalu kita telah membahaskan tentang mad jaiz, mad wajib, mad lazim, mad jaiz, mad wajib, mad badal, mad lin, mad arid lisukun. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan masuk pula pada pembahasan yang seterusnya, iaitu mad lazim. Okey, mad lazim ini. Okey. Mad lazim ialah huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun. Okey, itu takrif mad lazim lah. Ia adalah huruf mad, mad lazim ni ia berlaku apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Contoh ya. Okey. Al-ana. Okey. Hamzah, lepas tu alif. Alif ni sukun sebelumnya beri fathah. Dan lam itu, okey, lam itu berbaris sukun. Okey, dia berbaris sukun. Jadi apabila mad, huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, maka itulah yang dinamakan sebagai mad lazim. Sukun ni adalah sukun yang asli. Okey. Sukun yang asli, ia bukan sukun yang baru datang.
Dia tidak seperti mad arid disukun. Mad arid disukun ia mad yang disebabkan mad yang kadar pemanjangannya itu disebabkan waqaf. Nasta'in, sukun pada nun. Waladdallin, itu mad arid disukun. Ada sukun yang baru datang disebabkan kita waqaf, disebabkan kita mewaqafkan bacaan. Adapun mad arid mad lazim ini datangnya sukun yang asli setelah mad. Datangnya sukun yang asli setelah mad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan ia mad lazim ini terbahagi kepada dua, mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Okey. Baik. Macam ni. Mad lazim terbahagi ia kepada dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama kalimi, yang kedua harfi. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Kemudian bagi setiap daripada kalimi dan harfi itu, mad lazim kalimi dan mad lazim harfi itu terbahagi pula kepada dua. Musaqqal, mukhaffaf, musaqqal, mukhaffaf. Musaqqal itu berat dan mukhaffaf itu ringan. Maka di sini ada 4 lah. Mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Ini seperti mana yang kita sebutkan tadi. Mad lazim ini terbahagi pada dua. Kenapa dinamakan sebagai mad lazim kalimi? Sebab pertemuan di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pertemuan di antara mad, di antara huruf mad dan sukun yang asli itu ia berlaku dalam satu kalimah. Okey. Adapun mad lazim harfi, ia pertemuan di antara mad dan sukun yang asli itu berlaku dalam satu kalimah. Berlaku dalam satu huruf. Itu nanti akan datang pembahasannya. InsyaAllah sekarang kita lihat dulu pada nota yang saya sediakan. Okey, lazim bermaksud, kita kembali kepada topik yang asal, yang awal tadi, yang kita bahaskan tadi. Okey. Lazim bermaksud kebiasaan atau pasti. Okey. Dia merujuk kepada harakat mad yang wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Wajib di sini bukan maksud siapa yang tak buat berdosa, tidak. Yang ini dengan maksud ia mesti dibaca dengan kadar panjangan 6 harakat. Ia terjadi apabila salah satu huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun. Ataupun huruf yang sukun dengan sukun yang asli. Okey. Ataupun ada syaddah setelahnya. Mad lazim terbahagi kepada dua bahagian, satu mad lazim kalimi dan satu lagi mad lazim harfi. Seperti mana yang kita sebut tadi lah. Okey, dan setiap bahagian ini pula mengandungi dua bahagian kecil, iaitu mukhaffaf dan musaqqal. Macam mana kita nak bezakan di antara mad lazim harfi dan mad lazim kalimi? Itu seperti mana yang saya sebutkan tadi. Okay, mad lazim kalimi ia berlaku apabila pertemuan di antara mad dan sukun yang asli itu dalam satu kalimat. Adapun mad lazim harfi ia berlaku apabila pertemuan di antara mad dan sukun yang asli dalam satu huruf. Macam mana yang dikatakan pertemuan itu berlaku dalam satu huruf? Nanti akan datang perbahasannya. Okey. Dan setiap daripada dua pembahagian itu terbahagi pula kepada dua pecahan yang kecil. Yang pertama mukhaffaf, yang kedua musaqqal. Okey. Mukhaffaf ni kalau kita terjemahkan secara literal maknanya ringan. Adapun kalau musaqqal maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berat. Macam mana kita nak beza di antara ringan dan berat? Beza di antara ringan dan berat, mukhaffaf tidak berlaku idgham setelah mad. Okey, adapun musaqqal berlaku idgham setelah mad. Berlaku idgham setelah mad.
Okey, kita lihat di sini. Jadi bila saya datangkan contoh, insya-Allah akan lebih jelas insya-Allah. Kita pergi pada yang pertama terlebih dahulu, mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad ini terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris sukun dalam satu kalimah. Sebutan huruf selepas huruf mad dijelaskan tanpa diidghamkan. Itu penting. Okey, sebutan huruf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sebutan huruf selepas huruf mad dijelaskan tanpa diidghamkan. Okey, kita baca. Contohnya yang tu. Al-ana. Besar-besar. Okey. Ni. Al-ana. So, nampak macam ada apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tanda macam pedang. Okey. Dan setelah tu ada huruf lam yang ia sukun. Jadi ini yang dikatakan sebagai mad lazim apabila datang sukun yang asli setelah mad dalam satu kalimah. Maka dibaca dengan kadar 6 harakat dan tidak berlaku idgham setelah mad itu. Tidak berlaku idgham. Maka kita baca di situ al-ana. Al-ana. Kita tak baca al-ana, tak. Kita baca al-ana. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jelaskan huruf lam itu. Okey, kita jelaskan bacaan huruf lam, sebutan huruf lam di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita lihat setelah mat itu tidak ada syaddah, tidak ada sabdu. Okey, tidak ada sabdu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita pergi pula kepada mad lazim kalimi musaqqal. Okey, mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal ni, mad ini terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris syaddah. Mad ini berlaku apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris syaddah dalam satu perkataan. Okey, dalam satu perkataan. Sebutan huruf selepas huruf mad tersebut diidghamkan. Idgham ni maknanya dimasukkan. Okey. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok situ contoh-contoh yang diberikan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dallin. Setelah setelah simbol yang seumpama pedang itu ada huruf lam. Okey, dan lam itu bersabdu. Lam itu bersabdu. Okey, di situ kita boleh tengok lam itu bersabdu. Maka ini yang saya sebut tadi tu. Dallin. Al-haqqah. Qassah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Huruf-huruf ini kesemua contoh yang saya berikan ini jelas terlihat padanya pertemuan di antara mad dan sukun yang asli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam satu kalimah. Tapi berlaku idgham setelah mad itu. Bila berlaku idgham maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita dapat lihat ada sabdu di setelah mad. Contoh yang pertama tu ada sabdu di atas lam. Contoh yang kedua ada sabdu di atas qaf. Dan contoh yang ketiga ada sabdu di atas huruf sad. Billahi ta'ala. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka disebabkan ada sabdu di setelah mad itu,
sabdu itu sebenarnya ia simbol kepada idgham. Ia simbol kepada idgham, iaitu huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Maka disebabkan berlaku idgham setelah mad, maka ia dinamakan sebagai mustaqqal. Jadi mad lazim kalimi mustaqqal. Okey, mad lazim kalimi mustaqqal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita pergi kepada yang ketiga. Okey. Mad lazim harfi pula. Mad lazim kalimi kita dah selesai tadi. Mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, sekejap kita tengok kepada jadual yang saya ada buat sini. Okey. Kalau kamu lihat di sini, okey, mad lazim kalimi ialah mad lazim yang terjadi di dalam perkataan. Ni kafah, haqah, dabbah. Okey. Mad lazim harfi ia adalah apa tu yang berlaku dalam satu huruf. Okey. Ya. Yang ni contoh bagi mad lazim kalimi musaqqal. Sebab apa? Sebab ada sabdu setelah mad itu. Kafah, haqqah, dabbah. Senang je. Ini dinamakan sebagai mad lazim kalimi musaqqal. Sebab apa? Sebab ada sabdu. Okey. Ada sabdu yang datang setelah mad tu. Kalau kamu nampak yang pertama ni kafah ni ada sabdu pada fa. Okey, yang kedua ada sabdu pada qaf. Yang ketiga ada sabdu pada haraf ba. Okey. Adapun mad lazim mad lazim kalimi kalimi mukhaffaf macam saya sebut tadi, tidak ada sabdu setelah mad. Okey. Yang hanya ada adalah sukun saja. Kamu boleh lihat di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada visual yang saya tunjukkan di sini. Al-ana. Ada sukun. Ada sukun di atas lam yang datang setelah mat itu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebab itu ia dinamakan sebagai mad lazim kalimi mukhaffaf, sebab tak berlaku idgham setelah mad. Tak ada sabdu pun, yang ada sukun saja. Al-ana. Sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, habis tu ya. Okey, sekarang ni kita akan tengok pula kepada nota untuk kita kenal mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, mad lazim harfi mukhaffaf. Baik. Disebutkan di sini bahawa mad lazim harfi mukhaffaf ia terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris sukun. Okey. Huruf mad bertemu dengan huruf yang berbaris sukun. Ia berlaku di dalam satu huruf pada permulaan surah. Fawatihus surah maknanya permulaan surah. Sebutan huruf selepas huruf mad tidak diidghamkan ke dalam huruf berikutnya. Kenapa tidak diidghamkan? Sebab ia adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf tu kita sebut tadi tidak berlaku idgham padanya. Okey, tidak berlaku idgham padanya. Okey, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pada contoh yang diberikan itu. Yang pertama nun. Nun pada suratul qalam. Tidak berlaku, kalau kita lihat di situ tidak ada apa panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak berlaku idgham di situ.
Okey. Nun, okey. Nun saja di sini tidak berlaku idgham. Nun, nun, waw, nun. Kalau kamu lihat di situ ada huruf mat tengah-tengahnya. Waw. Waw yang sukun sebelumnya baris atas, baris depan. Dan nun tu disukunkan. Itu kalau kita cerakinkan dia. Yakni kita nun tu kita eja dia. Nun, nun, waw, nun. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita akan dapati nun itu tidak berlaku idgham setelahnya. Nun habis itu dia. Begitu dengan huruf qaf. Ada surah yang dimulai dengan huruf qaf. Jadi bila kita cerakinkan qaf ini dalam bentuk ejaan, qaf alif fa, qaf. Tadi nun tadi baca nama harakat. Nun. Qaf la, qaf. Qaf. Sebenarnya ni ain sin qaf begitu juga, tidak apa, ini juga dinamakan sebagai idgham mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab apa? Tidak berlaku idgham di antara huruf-huruf ini. Ain sin qaf ni kalau kita eja dia akan jadi bentuk macam ni. Ain ya nun, sin ya nun, qaf alif fa, qaf alif fa. Ain sin qaf. Bukan asaqa. Ada orang tuan-tuan bila kita suruh baca dia pergi baca asaqa. Silap tu. Yang betul adalah macam Ustaz baca tadi. Ain sin qaf. Jadi di antara ain dan sin ni tak berlaku idgham. Tidak berlaku idgham. Dan di antara sin dan qaf lah juga tak berlaku idgham. Maka ia dihukumkan sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Dinyatakan di sini bahawa untuk kita kenal pasti hukum ini mestilah diceraikan setiap huruf seperti di atas. Untuk kita mengenal pasti akan hukum mad lazim harfi mukhaffaf ini, kita kena eja dia. Kita kena ceraikan dia, cerakinkan dia. Dalam bentuk ejaan huruf-huruf yang membentuk gabungan huruf tersebut. Contoh nun, contoh ain sin qaf tu, walaupun dia terdiri daripada 3 huruf, kita cerakinkan dia. Ain ya nun, sin ya nun, qaf alif fa. Maka kita dapati tidak berlaku idgham langsung di antara ketiga-tiga huruf tersebut. Maka kalau begitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ketiga-tiga huruf tersebut dihukumkan sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau berlaku idgham, maka ia akan bertukar terus kepada mad lazim harfi mutsaqqal. Bagaimana kita lihat syarahan ataupun yang seterusnya. Mad lazim harfi mutsaqqal. Mad lazim harfi mutsaqqal, mad ini terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris sukun. Ia berlaku di dalam satu huruf pada permulaan surah, dan sebutan huruf selepas huruf mad diidghamkan ke dalam huruf berikutnya. Sebutan huruf selepas huruf mad diidghamkan ke dalam huruf yang berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Contoh yang diberikan di sini ada 2 contoh, ada 3 contoh. Yang pertama alif lam mim ra.
Sebelum tu kita tengok terlebih dahulu nota yang ada star kat bawah ni. Untuk kenal pasti hukum ini, okey. Untuk kenal pasti hukum ini hendaklah diceraikan setiap huruf seperti di atas. Sekiranya huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berbaris, okey, dan hukumnya idgham seperti yang digariskan di atas, maka ia adalah mad lazim kalimi musaqqal. Kerana musaqqal merujuk kepada bacaan idgham atau berat. Contohnya kita tengok pada contoh yang pertama alif lam mim ra ni. Okay. Alif lam mim ra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita fokus kepada alif lam mim ra. Tengok situ ada ustaz dah cerakinkan dia. Alif lam mim ra. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Alif tu tengok ustaz terus ustaz eja dia. Alif. Alif lam fa. Lam alif mim. Lam alif mim. Lepas tu mim ya mim. Mim ya mim. Kemudian ra alif. Ra alif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kamu tengok di situ alif, di antara alif dengan lam itu tidak berlaku idgham. Alif lam, apa? Alif lam. Tetapi di antara lam dengan mim berlaku idgham. Nampak? Lam alif mim bertemu dengan mim ya mim. Mim pada lam itu bertemu dengan mim pada mim. Maka dia akan jadi idgham mislain. Mim pada lam itu dimasukkan ke dalam mim pada mim. Kemudian di antara mim dan ra itu tidak berlaku idgham. Lalu bila kita baca alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Di antara lam dan mim tu kita panjangkan dua harakat disebabkan ada idgham di situ. Alif lam mim ra. Begitu. Itu juga dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Contoh yang kedua ini. Ta sin mim. Ta sin mim. Okey, kalau kita syarakinkan dia, kita pisah-pisahkan dia, ta alif. Ta alif. Kemudian sin. Sin ya nun. Sin ya nun. Lepas tu mim. Mim ya mim. Mim ya mim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka bila kita baca ta ni dua harakat je. Ta sin. Okey. Di antara sin dan mim tu berlaku idgham. Kamu tengok di situ Ustaz ada eja sin tu, sin ya nun, dan mim tu pun Ustaz eja juga. Mim ya mim. Okey? Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, bila dibaca ternyata ada idgham di situ. Idgham di antara nun sakinah, idgham di antara sin dan mim tu. Yakni nun sakinah bertemu dengan mim yang dihukumkan sebagai idgham bi gunnah.
idgham bi gunnah. Maka kita baca Qasim mim. Nah, Qasim mim. Ta tu 2 harakat, sin 6 harakat. Di antara sin dan mim 2 harakat sebab idgham, mim 6 harakat. Maka jumlah harakat jumlah harakat kesemuanya dalam bacaan Qasim mim tu 2 campur 6 campur 2 campur 6. Jadi semua sekali 12 14 15 12 14 16 harakat semua. Ustaz baca siri ya. Qasim mim. Kalau yang alif lam mim ra ni, alif tu tak ada harakat. Lam 6 harakat. Di antara lam dan mim 2 harakat. Mim 6 harakat, ra 2 harakat. So 6 campur 6 12 campur 2 di antara mim di antara lam dan mim 14 campur 2 ra. Jadi 16. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka kita baca alif lam mim ra. So nampak tak ada idgham di situ. Contoh yang pertama tu berlaku idgham di antara lam dan mim. Contoh yang kedua berlaku idgham di antara sin dan mim. Contoh yang ketiga berlaku idgham di antara lam dan mim. Berlaku idgham di antara lam dan mim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh di sini tengok. Alif lam mim. Di antara lam dan mim itu pertama sekali kita tengok Ustaz dah cerakinkan dia. Alif tu Ustaz dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz eja dia alif. Alif dia tidak ada harakat. Kita tak baca alif. Tak. Kita baca alif. Lam. Bila kita eja. Lam, alif, mim. Kemudian mim. Kita eja mim, ya, mim. Maka kita dapati bahawa berlaku idgham di antara lam dan mim itu. Berlaku idgham di antara lam dan mim. Di mana mim pada lam bertemu dengan mim pada mim. Okey. Mim pada lam alif mim tu bertemu dengan mim pada mim, iaitu mim ya mim. Mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislain ataupun idgham mutamathilain. Maka dibaca dengan dengung 2 harakat. Jadi alif ni kesimpulan ataupun bilangan harakat. Okey, total bilangan harakat yang ada pada contoh yang ketiga ni, macam mana nak kira? Alif tu tidak ada harakat, lam 6 harakat, mim 6 harakat, dan idgham di antara lam dan mim itu 2 harakat. Kalau begitu 6 campur 6 campur 2 bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 14. Okey. Alif lam mim. Macam tu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dapat tak beza di antara mak lazim kalimi, mak lazim harfi mukhaffaf dan mak lazim harfi muthaqqal? Saya sebut tadi mak lazim harfi mukhaffaf tidak berlaku padanya tidak berlaku padanya idgham. Adapun mak lazim harfi muthaqqal berlaku pada idgham. Macam mana berlaku idgham ni Ustaz dah sebut tadi lah. Contoh yang Ustaz tunjuk tadi, yang Ustaz syarakinkan satu persatu tadi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebab itulah nota Ustaz ada tinggalkan nota di sini. Untuk kenal pasti hukum ini hendaklah diceraikan setiap huruf seperti di atas ni.
Sekiranya huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berbaris dan hukumnya idgham seperti mana yang digariskan di atas, maka ia adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim kalimi mutsaqqal kerana mutsaqqal merujuk kepada bacaan idgham atau berat. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kat sini bukan mad lazim kalimi lah, di sini mad lazim harfi mutsaqqal. Mad lazim harfi mutsaqqal. Habis itu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di sini lebih banyak contoh di sini. Okey. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok sikit di sini. Saya ada sebut itu. Selain itu, ada juga cara mudah untuk kenal pasti hukum ini. Sekiranya tidak diceraikan setiap huruf di awal surah. Iaitu terdapat mim selepas huruf lam atau sin pada setiap gabungan huruf di awal surah. Okey, tengok di sini ya. Baik. Contoh yang pertama ni. Okey, Ustaz ada letakkan satu contoh, satu nota di bawah tu. Apabila terdapat huruf berikut. Naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Maka pada huruf potongan, pada setiap huruf potongan itu, ia dibaca dengan kadar 6 harakat. Kalau kamu jumpa saja huruf-huruf yang berada di awal surah, yang berada di dalam formula naqasa asalukum, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim, maka mengertilah oleh kalian hendaklah ia dibaca dengan 6 harakat. Okey. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Kesemuanya dibaca dengan 6 harakat. Adapun kalau kamu bertemu dengan huruf-huruf yang berada di dalam formula hayyun tahura, haya tahara, maka dibaca dengan 2 harakat saja. Adapun alif tidak dibaca, tidak ada harakat. Okey. So kalau kamu jumpa ada huruf-huruf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berada di dalam formula hayyun tahura, berada pada awal surah, maka hendaklah kamu baca dengan kadar 2 harakat saja. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Toha. Surah Toha. Kan dimulakan dengan Toha. Toha itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dia tidak termasuk daripada hukum mad lazim. Sebab apa? Di kadar pemanjangannya itu hanya 2 harakat saja. Toha. Kita tak baca Toha. Tak. Toha. Okey, contoh yang ni lah. Yang bahagian kanan sekali itu, baris yang kedua. Toha. Dibaca dengan 2 harakat saja. To 2 harakat, ha 2 harakat. Sebab apa? Sebab Toha ni, huruf to dan ha itu ia berada dalam formula hayyun tahura, di mana ia hanya dibaca dengan kadar 2 harakat saja. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun yang lain, saya akan baca satu persatu.
Alif lam mim. Yang kedua, alif lam mim sad. Alif lam ra. Ra kita baca dua harakat je. Sebab apa? Sebab ra ia berada di dalam formula hayyun tahura. Maka dipanjangkan bacaan dengan kadar dua harakat saja. Adapun alif, alif tidak ada harakat. Alif tak panjang langsung. Dia sebut je alif. Contoh yang keempat. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Dibaca dengan kadar ra tu dibaca dengan kadar dua harakat, adapun yang lain lam dan mim dibaca dengan 6 harakat. Di antara lam dan mim itu dibaca dengan dua harakat sebab berlaku idgham. Adapun alif tidak ada harakat. Kemudian kaf ha ya ain sad. Okey, tengok dulu. Kaf itu kaf dia disebabkan dia berada pada dalam formula naqasa asalukum, maka dibaca dengan 6 harakat. Ha dibaca dengan 2 harakat. Ya dibaca dengan 2 harakat. Sebab apa? Kedua-dua huruf itu ia berada di dalam formula hayyun tahura. Haya tahara. Ain 6 harakat. Sad dibaca dengan 6 harakat. Sebab apa? Kedua-dua huruf itu berada di dalam formula naqasa asalukum. Maka bila kita baca kaf ha ya ain sad. Begitu. Ha ya tu pendek aja, 2 harakat je. Kaf ha ya ain sad. Contoh seterusnya Taha. Macam seperti Taha hanya baca 2 harakat saja. Ta sin. Ta 2 harakat, sin 6 harakat. Ta sin. Kemudian ta sin mim. Yasin. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Yasin. Sad 6 harakat. Sad. Hamim. Ha 2 harakat. Mim 6 harakat. Hamim. Kemudian ain sin qaf. Ain 6 harakat. Sin 6 harakat. Qaf juga 6 harakat. Maka kita baca ain sin qaf. Qaf 6 harakat. Kemudian qaf 6 harakat. Qaf. Kemudian nun. 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 Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini bila kalau kita jumpa huruf-huruf ini di dalam pada awal surah, maka kurang-kurangnya kamu dah tahu ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Kalau ada lam mim je dalam tu, maka kita tahu itulah mad lazim harfi mustaqal sebab berlaku idgham di antara lam dan mim. Contoh yang pertama tu alif lam mim. Yang kedua alif lam mim sad. Contoh yang ketiga yang alif lam ra tu, contoh yang ketiga tu tidak berlaku idgham. Maka dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau lam alif lam mim ra yang keempat tu dia berlaku idgham. Idgham di antara lam dan mim. Alif lam mim ra. Okey.
Kemudian tasin tak berlaku idgham. Tasim mim berlaku idgham. Maka ia dikategorikan sebagai mad lazim harfi musaqqal. Ta tu dah harakat. Tasim mim. Kemudian yasin tidak berlaku idgham. Sad tak berlaku idgham. Hamim tak berlaku idgham. Maka itu semua adalah contoh-contoh mad lazim harfi mukhaffaf. Ain sin qaf. Apa tu ini juga tak berlaku idgham. Maka ia dikategorikan sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf juga tidak, nun juga tidak. So daripada contoh ini, contoh yang diberikan ini hanya 3 saja daripadanya dikategorikan sebagai mad lazim harfi musaqqal. Iaitu yang pertama alif lam mim, yang kedua alif lam mim sad, dan yang ketiga adalah alif lam mim ra. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Saya nak tunjuk kepada kamu tentang apa tu gambar yang saya ada ni. Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal ialah mad lazim yang terjadi dalam huruf dan terdapat idgham padanya. Ni yang Ustaz kuningkan ini. Lam bertemu dengan mim. Lam bertemu dengan mim, maka berlaku idgham itu. Alif lam mim sad. Okey. Itu dengan alif lam mim ra dan ta sim mim. Sim mim ni sin ya nun bertemu dengan mim ya mim. Nun pada sin bertemu dengan mim pada mim, maka berlakulah idgham di situ. Okey. Macam mana yang dikatakan berlaku idgham tu? Ni lah macam Ustaz cerakinkan tadi. Lam mim. Okey. Lam alif tu huruf mad, sukun sebelumnya berfathah, dan mim sukun bertemu dengan mim. Jadi huruf yang idgham bertemu dengan dua yang serupa. Mim mati bertemu dengan mim. Jadi di surat tu dia baca lam mim. Okey, tu adalah bunyi mim mati bertemu dengan mim. Alif lam mim. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun yang ni macam Ustaz sebut tadi lah, mad lazim harfi mukhaffaf ini tidak berlaku idgham setelah mad. Ta sin alif lam ra kaf ha ya ain sad sad qaf nun ha mim. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Macam ni yang dikatakan tak berlaku idgham tu. Contoh alif lam ra ni kan. Alif lam ra. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di antara lam dan ra itu tidak berlaku idgham. Okey, di antara lam dan ra tidak berlaku idgham. Maka kita baca alif lam ra. Habis itu. Alif lam ra. Kita tengok dia akan jelas bila kita cerakinkan. Lam mim alif ni, alif tu mad, yang huruf mad iaitu alif yang sukun sebelum berfathah. Dan datang setelahnya tu huruf mim. Dan ra alif. Alif lam ra. Mim mati bertemu ra, tidak berlaku idgham, bahkan dia izhar syafawi. Wajib di apa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib tidak diidghamkan ketika pada bacaan. Alif lam ra. Gitu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Beza di antara mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Musaqqal dibaca idgham, izhar dibaca mukhaffaf dibaca izhar. Contoh bacaannya alif lam mim, alif lam mim. Sementara mad lazim harfi mukhaffaf ini tidak berlaku idgham setelahnya. Contoh alif lam ra. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan sedikit tentang mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, dan yang kedua mad lazim harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Okey. Mudah aja. Macam mana nak bezakan antara mad lazim kalimi dan mad lazim harfi? Mad lazim kalimi pertemuan di antara mad dan sukun yang asli ia berlaku dalam satu kalimah, sebab itu namanya kalimi, kalimah perkataan. Okey. Dan yang satu lagi mad lazim harfi. Dinamakan sebagai mad lazim harfi sebab pertemuan di antara sukun yang asli dengan pertemuan di antara mad dan sukun yang asli itu ia berlaku dalam satu huruf. Okey. Dan dinamakan dan setiap daripada mad itu terpecah pada dua seperti mana yang saya sebutkan tadi. Okey, mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Beza di antara musaqqal dan mukhaffaf pula seperti mana yang saya sebut tadi. Musaqqal berlaku idgham setelah mad. Okey, adapun mukhaffaf tidak berlaku idgham setelah mad. Tidak berlaku idgham setelah mad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya kira jelas apa yang Ustaz bahaskan tadi. Okay. Kalau kita boleh bagi contoh mad lazim kalimi musaqqal, contohnya waladhdallin. Adapun mad lazim kalimi mukhaffaf, yani al-ana. Ini mad lazim kalimi musaqqal. Kaffah, haqqah, dabbah. Adapun kalau mad lazim harfi, dia ada mad lazim harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Apa beza di antara mad lazim harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf? Mad lazim harfi musaqqal berlaku idgham setelahnya, dan mad lazim harfi mukhaffaf tidak berlaku idgham setelahnya. Okey. Habis tu. So ada soalan tak setakat ni? Ada siapa nak tanya sebelum kita tutup majlis pada malam? Saya difahamkan bahawa ini adalah pertemuan terakhir kita untuk program ni, insya-Allah. Ada soalan ke? Alhamdulillah, nampak gaya itu macam semua faham. Okey. Baik. Okey, kalau begitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berakhirlah sudah pembahasan tentang mad lazim kalimi ini ataupun mad lazim ini. Ingat bila kamu jumpa hukum-hukum seperti mana yang saya sebut tadi, hendaklah dibaca dengan kadar 6 harakat. Dibaca dengan kadar 6 harakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum Ustaz menutup majlis, ingin saya sebutkan di sini bahawa membaca Al-Quran Karim ia adalah suatu ialah di antara qurubat,
ia di antara amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan kita dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ibadat-ibadat yang lain untuk ia sah mestilah ia dilakukan dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan semata-mata. Maka begitulah juga dengan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Okay, bacaan Al-Quran Al-Karim, ia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bacaan Al-Quran ia adalah satu ibadah juga seperti mana ibadah-ibadah yang lain. Maka hendaklah ia dibaca dengan kadar yang dengan cara yang betul lah. Hendaklah kita belajar cara untuk kita membaca Al-Quran dengan betul. Okey. Kalau kita lakukan kesalahan, kalau kita baca Al-Quran, sedangkan kita tak pernah ambil ia secara bertalaqi ni maknanya kita baca depan guru kita, ataupun guru kita baca, kita ikut di belakangnya. Kalau tak pernah, kalau kita tak pernah sedemikian, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, bacaan Al-Quran kita itu tidak dapat pahala, tidak diberikan pahala. Kalau kita baca sesuatu daripada Al-Quran tanpa berguru, okey, tanpa ambilnya secara bertalaqi. Kemudian Ustaz nak sentuh sikit dari aspek makharijul huruf dan sifatul huruf. Makhraj huruf untuk seseorang tu benar-benar membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim dengan lahjah Arabiyah, dengan dialek atau slang Arab, maka tak dapat tidak dia mesti belajar mesti belajar tentang bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Makharijul huruf dan sifatul huruf ini mesti ditekuni oleh seseorang itu supaya dia mampu untuk melafazkan sesuatu huruf dengan tepat, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi golongan para sahabat baginda. Okey. Untuk kita tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya sebutan bagi setiap huruf hijaiyah itu, maka hendaklah dibaca secara berguru, dan hendaklah kita menekuni huruf-huruf tersebut menerusi ilmu makhraj huruf dan sifatul huruf. Makhraj huruf dan sifatul huruf pada hakikatnya pada awal pertemuan kita dulu kita dah bahaskan sedikit. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau seseorang itu dia tak pernah ambil Al-Quran, yakni dia tak pernah berguru ketika membaca Al-Quran Al-Karim, dia ikut kepala dia kiaskan sahaja bacaannya itu dengan hukum-hukum tajwid yang dia belajar, tanpa dia dengar sendiri daripada mulut gurunya, ataupun tanpa dia membacakan Al-Quran itu di hadapan gurunya. Kalau berlaku kesalahan terhadap bacaannya itu, yang mana kesalahan itu mengubah makna, ataupun membatalkan makna, maka dia berdosa. Berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran ni, ia yang terbesar adalah kesalahan yang mengubah makna dan kesalahan yang menghampakan makna, yang yakni menghilangkan terus makna. Asalnya ada makna, terus tidak ada makna sebab berlaku perubahan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Mohon diberikan perhatian dalam hal ini, sebab kalau kita tersalah membaca
suratul Fatihah sebagai contoh. Kemudian kesalahan kita tu pula adalah kesalahan yang mengubah makna, kesalahan yang membatalkan makna. Membatalkan makna ni maknanya asalnya ada makna dan terus tak ada makna. Maka dalam situasi ini dia berdosa. Okey, berdosa. Waliyadzubillah min zalik. Kita baca Quran kita nak pahala. Tapi ada sebahagian manusia di luar sana baca Quran tapi dapat dosa. Allahu Akbar, kesian. Ini perniagaan yang tidak menguntungkan. Dia baca Quran, dia menyangka dapat pahala tapi pada akhirnya tak dapat pahala. Dosa lagi ada. Sebab apa? Sebab dia dah lah tak baca, tidak mengambil secara bertelaki bacaan Al-Quran itu. Dalam masa yang sama, tak kala dia baca Quran itu, dia melakukan kesalahan sehingga mengubah makna. Maka dalam situasi ini hukumnya boleh jatuh hukumnya berdosa. Okey, hukumnya berdosa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebabkan membaca Al-Quran itu ia adalah satu ibadah. Harus kita ingat di sini bahawa ibadah seseorang itu tidak akan sah. Ibadah seseorang itu tidak akan sah melainkan setelah mengenal Tuhan yang disembah. Allah Ta'ala tak akan terima ibadah seseorang itu kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekiranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang tersebut tidak mengenal Tuhan yang disembah. Justru apakah yang dikatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang dikatakan mengenal Allah Taala itu adalah meyakini bahawasanya Allah Taala wujud dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Barang siapa yang ragu-ragu akan kewujudannya, maka akan kewujudan Allah, maka hukumnya kufur. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara yang dikatakan mengenal Allah Ta'ala juga adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan bagi kewujudannya dan Allah Ta'ala tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Karena setiap sesuatu yang ada permulaan bagi kewujudannya dan ada pengakhiran bagi kewujudannya, nescaya ia berhajat kepada yang menjadikan baginya urusan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan mengenal Allah Ta'ala itu adalah meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi kewujudannya, Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Allah Ta'ala kekal dan tidak akan binasa sampai bila-bila. Yang ini tiada penghujung dan tiada pengakhir bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang dikatakan mengenal Allah Ta'ala itu adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha berkuasa ke atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan mengenal Allah Ta'ala juga adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamu ta'ala binafsih. Yani Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Sebab apa? Sebab berhajat itu tanda lemah dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Kemudian juga yang dikatakan akidah yang benar itu adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Dan hidup Allah Ta'ala tidak seperti hidup manusia. Allah Ta'ala Maha mengetahui akan segala sesuatu dan pengetahuan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang berada dalam alam ini yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Allah Ta'ala mengetahui berapakah bilangan titisan hujan yang turun menimpa bumi pada tiap-tiap hari. Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapakah bilangan titis hujan yang turun pada setiap hari, berapakah bilangan daun yang luruh pada setiap hari. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pelanggaran di antara dua butir pasir yang berada di dasar laut paling dalam.
walaupun tidak ada seorang yang mengetahuinya. Ini tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang tersinggung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang dikatakan mengenai Allah taala adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah taala Maha berkehendak dan kehendak Allah taala pasti terlaksana. Kehendak Allah taala tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan kekuasaan Allah taala itu adalah kekuasaan yang mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Kudrat Allah taala itu adalah kudrat yang sempurna. Kudrat yang sempurna dan tidak ada satu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Juga yang dikatakan mengenai Allah taala itulah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Allah taala bersifat dengan sifat kalam. Kalam Allah taala tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak punya bahasa, tidak seperti kalamnya manusia. Dan tentu sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang dikatakan mengenai Allah taala itulah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya, namun Allah taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah taala tidak sama dengan perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mencipta bagi segala sesuatu, dan Allah taala tidak berhajat kepada sesuatu daripada makhluk ciptaannya. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala juga di antara akidah yang benar adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Okey, Allah taala tak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya walau dari apa-apa jauh sudut sekalipun. Sebab itulah Imam Thauban bin Ibn Ibrahim ataupun nama julukannya Zunnun al-Misri, yang mana beliau adalah salah seorang di kalangan anak murid kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dzalik. Mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dzalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan itu adalah kenyataan yang sangat kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sesuatu daripada makhluk ciptaannya, maka itu adalah satu kenyataan yang sangat mustahak untuk kita hadam. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Allah taala Maha suci daripada bersifat dengan segala sifat makhluk, gerak dan diam, ada naluri, ada perasaan, ada anggota badan kecil, ada anggota badan yang besar. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini tentu sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala adalah bersifat dengan sifat qiyamu ta'ala bi nafsi. Qiyamu ta'ala mukhalafatul ta'ala hawadis. Allah taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya walau dari apa-apa jua sudut sekalipun. Okey. Tidak ada satu pun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang mampu tidak ada satu pun yang tersinggung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan penglihatan. Ini tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata-kata yang pernah disebutkan oleh para ulama kita, ulama tanah Jawi yang terdahulu, seumpama Syekh Daud Al-Fatani, Tok Kenali, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Tuan Minal Al-Fatani, Syekh Tuan Husin Kedah, Syekh Tuan Husin Kedah. Mereka itu walaupun berbilang-bilang akan tetapi manhaj mereka sama, iaitu manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mengenal Allah Ta'ala menusi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, musal ke atas Allah dan sifat yang harus. Ini tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka i'tiqad yang benar, pegangan yang betul, seperti mana yang pernah disebutkan oleh Tuan Syekh rahimahullah taala kepada kita,
kata Tuan Syekh, mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dhalik, apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ustaz, kalau begitu Ustaz serahkan semula majlis kepada pihak admin lah. Okey. Maka selesai sudah pembahasan kita tentang tajwid dan ucapan majlis penutup untuk pada malam ini. Okey, ingat apa yang kita segala amal kebaikan yang kita lakukan dari sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya seseorang itu beritahu dengan itu yang salah ataupun melakukan salah satu daripada perkara-perkara yang telah kita sebutkan pada dua sesi yang telah berlalu. Okey. Barakallahu fikum, ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan. Ingat akidah kita adalah akidah Allah ada tanpa tempat. Okay, Allah Subhanahu wa taala. Tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu sekadar ini. Barakallahu fikum, ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan majlis kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ustaz. Sebelum kami tamatkan majlis pada hari ini, perlu diingatkan kepada semua peserta untuk isi Google Form kehadiran untuk kelas hari ini. Jadi itu sahaja pada kami. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita tahlil sama-sama 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okay, so kita tak ada tangkap gambar ke? Boleh Ustaz. Kita tangkap gambar. Diharapkan semua peserta untuk buka kamera sekejap.